Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini 1 Jun bersama dengan satu hari pertama untuk kita PKP secara total. Kita kembali lagi dalam Ansara Muda resepi Sukses Resepi Series. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya kira elok kiranya jika kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. Pertama sekali, jutaan terima kasih ingin saya ucapkan kepada rakan strategi Ansara Taiping iaitu Badan Dakwah dan Rohani MSM Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MSM Taiping, Ansara Taiping, TNF Energy Sdn Berhad, Hamas Media dan Auspro Taiping. Pada hari ini kita sangat bertuah kerana bersama-sama kita hari ini speaker iaitu Encik Muhammad Afiq bin Muhammad Nazari, batch SPM 2011. Beliau merupakan CEO kepada Mind Fight Action ataupun dulu dikenali sebagai Yayasan Kebajikan Muslim. Hari ini beliau akan tampil dengan tajuk Rise by Lifting Others. Saya kira tanpa membuang masa, saya serahkan majlis kita pada hari ini kepada speaker kita pada hari ini. Guys, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adik Luqman, yang saya hormati Cikgu Aisyah, dan juga semualah yang hadir pada malam ni. Kalau ada cikgu-cikgu dan juga adik-adik yang lain lah. Saya sebenarnya saya nak tahu boleh tak kita buat communication dekat dalam this Zoom session for those yang ada soalan ataupun apa-apa nak ni along the way kita boleh tanya lah. So izinkan saya bahasakan diri saya sebagai abang dan saya refer to those yang listen ni adik lah. So rasa macam tua pula bila kat sini. Okay. Sebelum tu abang nak tanya yang dekat nanti yang lain-lain ni boleh komen dekat chat kan? Sekejap, saya nampak ke chat? Probably nampak ke? Sekejap. Nampak ke? Chat ni, sekejap. Oh, there you go. Kalau sesiapa kita akan communicate through chat lah. Kalau ada siapa-siapa nak tanya ke apa ke kan, boleh tulis dekat chat. So sebelum abang abang nak tanya kat sini berapa ramai yang stream dengan selain daripada science stream. Boleh apa tahu siapa yang ambil bukan science stream lah. Science stream mungkin banyak. Ada yang ambil bukan science stream lah. Ke memang semua science stream? Maksudnya science stream tu maksudnya semua science stream, tapi maksud abang tu 9 subjek dengan lebih daripada 10 subjek. Ambil account dan mungkin ada ambil lain-lain. Yang ambil 9 subjek dengan ada siapa tak ambil lebih daripada 9 subjek ataupun sekarang ni memang semua 9 subjek? Abang pun dah lama. Memang semua 9 subjek. Semua 9 subjek. Oh ya. Yeah. Oh okey. Wah, nampak sangat dah tak keep up dengan current punya needs. Oh semua salah saja Sekejap. Kau masuk satu lagi ni. Sekejap. Banyak nak masuk satu lagi. Tak boleh masuk Ni nak abang ada cikgu saya ada slide sikit. Nampak ke? Okey, Afiq masuk 2 nama kan? Recording in progress. Dengar tak? Recording in progress. Dengar. Afiq masuk dua ni kan? Dua apa ni? 2 account.
Afiq mute tu. Sorry. Saya ada buat slide ni. Kejap. Saya Clear. Ni clear. kalau tak berapa dengar bagi tahu Nampak tak slide saya? Nampak? Dah nampak dah. Okay. So insyaAllah saya akan kejap Oops, sorry. Okay. InsyaAllah kat sini ada yang kita pernah jumpa ke, kita pernah kenal ke, ada. Saja nak tahu lah. Kalau ada tulis ada dekat chat, ataupun kalau tak kenal cakap tak kenal. Kalau macam siapa dia ni kan, cakap je tak kenal. Siapa abang ni kan. Macam mana? Semua kat dalam ni kenal ke? Ataupun ada yang tak kenal ke apa ke? Tulis je kat chat. Ada. Ini sekali. Selamat datang cikgu. Yang adik-adik ni boleh tahu ke siapa kita pernah jumpa ke, pernah kenal ke? Ada tak? Ke sini memang semua tak ada? Alamak, ada ke orang lagi? Sekejap. Ke saya yang tak pernah selesai. Boleh tulis kat chat je. Okey, tak pernah. Kalau tak pernah, kita boleh introduce first time. Okay, salam kenal semua. Okay, so abang rasa kita buat like a really simple discussion ataupun a short presentation of who I am and apa abang buat, and mungkin kita hopefully benda ni boleh menjadi contohlah kepada semua adik-adik kat sini. Okay, sekejap Dengar tak sekarang? Dengar. Okay. Alright. So, kita kena okay. So insyaAllah nama abang Afiq Nazari. So abang batch 2010-2011. So tahun ni abang umur 27 tahun lah. I think kita punya gap difference is roughly about 10 years kot. I think 10 tahun lah kalau ada confirm 11 tahun. So I have a simple presentation. So kalau yang tak nampak slide tuan-tuan, so 2010 2011, so my life starts in typing lah. So that's me sebagai ketua PRS yang tertinggi itu. So sorry. Hello, testing dengar tak? Clear tak? Dia macam tersekat-sekat sikit bang. Oh, ya. Jangan. Apa saya tukar internet jap.
Okay, dengar tak? Okey dah, okey. Lebih clear tak? Ha? Clear? Aku cakap lagi sikit. clear. Apa dia? Testing, Lagi clear, testing lagi dengar tak? Lagi Okey clear, dah. Okay. Alright. So, this is me dekat Taipei. So, abang waktu tu Presiden Pierce. So, this is one of the project yang abang dulu kat Taipei tak adalah budak pandai sangat. So, abang dulu, pointer abang dulu macam dalam 3.4 macam tu lah. But I have this very principles lah. Kalau abang nak buat satu, abang akan dapatkan lah. So, maksudnya kalau abang nak, contoh kalau kat typing tu, korang ada tulis macam cita-cita nak jadi apa, lepas tu nanti nak study kat mana. So, waktu tu memang abang target nak study kat overseas lah, kat University of Auckland. So, waktu tu abang buat banyak kenal-kenal dengan senior-senior. So, this is one of the senior abang dulu. Abang nak buat program dengan orang asli lah. And also, abang tak ada senyap lah. So, abang bukan jenis yang duduk dalam kelas lah. Kalau duduk dalam kelas saja abang tidur. So, abang memang aktif lah. So, abang memang aktif. I play sports. I participate in kepimpinan, leadership, and also a lot of social punya program yang abang buat. This is one of the program yang abang nak buat dengan student UTP pada waktu tu. Abang panggil orang student UTP datang bincang. So this is one of the program yang abang buat dekat Kuala Sepetang. This is SK Kuala Sepetang lah. Abang buat dengan kaunselor. Tak tahulah, tahu ke Kuala Sepetang kat mana? SK Kuala Sepetang. This is waktu muda-muda dulu. Muka budak-budak lagi. So ini waktu abang buat kat ni lah SK Sepetang. And there you go. Abang dah grad. So habislah journey abang dekat Taiping. So abang kat Taiping ni very I think I'm quite active lah. I participate in all of program and also I participate in all of leadership punya programs and also sports. Abang main rugby dulu, dan macam-macam lagi lah. So abang rasa kalau abang dengan kaunselor tu macam rasanya memang rapat sangat lah dengan kaunselor. Sebab banyak buat program kat luar. So this is sebelum abang fly, so abang dapat tawaran lah pergi ke overseas. So waktu tu memang macam abang cakap, abang bukanlah student yang cemerlang. So abang bukanlah student yang fall flat yang contoh 3.9, abang bukanlah. Abang student biasa 3.4, 3.5, 3.3, itu abang punya standard lah. So jangan ikut. Kalau yang mana nak skor tinggi tu skor kan, jangan ikut abang. Tapi abang memang average student. But then I kinda know what I want to do. So waktu tu abang dah target dah, abang nak study overseas. So waktu tu abang dapat tahu tawaran kalau nak study overseas ni kena minimum dapat 7A untuk percubaan. Abang tak pernah dapat 7A. Sebab kalau dapat 7A of course lah 3.5 and above. 7B+. 7B+ waktu tu. 7B+, 7B+ atau 7A- lah macam tu. Abang rasa 7A- tu. 7A-, dan alhamdulillah percubaan abang dapat 7A-. Dan abang terus boleh pergi fly lah dengan guna result percubaan SPM. So waktu ni persediaan, so siapa ni Mak Luffy sebenarnya kalau siapa tak kenal. So waktu ni abang baru persediaan nak fly lah. So memang study struggle, but at the same time memang abang setiap tahun memang abang akan aktif. Abang akan aktif buat program, abang akan aktif buat business, abang akan aktif buat tolong orang. Abang waktu sekarang ni pun abang dah start buat benda-benda macam tu. So this is 2014 sampai 2017. This is my life back then. Waktu nak fly, sorry. Waktu ni macam gambar boyo sikit. Waktu ni baru nak fly ke University of Auckland. So abang dapat tawarkan ke University of Auckland. So there you go. Sampai sana selain daripada register apa semua, abang sempat main ice skating dan pergi jalan-jalan sekejap lah. Lepas tu ramai orang waktu sampai dekat Auckland tu, ramai orang dah start untuk
cari barang rumah apa semua. Tapi abang fikir, okey, kalau abang datang New Zealand ni, takkanlah abang nak gaul dengan orang Melayu je. So that's why yang ni gambar abang dekat store. Okay, store kat belakang kedai runcit. So abang dulu kerja kat kedai runcit. Sebab apa? Niat abang satu. Niat abang nak study, nak mingle around dengan community, dan abang nak buat ramai kawan, orang-orang yang bukan Malaysian. And also abang nak belajar cakap bahasa English lah. So at that time my English was really bad. Memang tak reti sangat lah. And then after I worked for several years, this is one of the kedai yang abang kerja, kedai runcit. So abang practice my English and become fluent lah at that time. So and also abang banyak kerja kat sana. Orang first day itulah dia study apa semua. Abang study tak? Tapi first day kelas, first day itulah abang kerja dekat kedai runcit. So gambar yang kedua tu adalah gambar abang jual perfume. So abang jual perfume dekat shopping mall. So abang approach lah ramai orang nak pergi tak perfume dan sebagainya lah. So I try to build my self confidence along the way. Why? Because I think this is a necessity for me to grow myself and to compete with other people. I know I'm an average student. So as compared to other people, mungkin orang ni lebih pandai, orang ni lebih ke depan. Abang tak adalah student yang teruk kan, tapi abang on average. So if you wanna be different with your friends, so of course you wanna be different. So in what ways you wanna be different? Sebab in terms of academic, abang tak adalah power sangat macam orang kan. Tapi abang more on leadership. I know I can improve my soft skills. I can make sure that my personality orang tertarik. So that's why abang touch up abang punya skills lah. So not everything went well. So ada waktu kita di atas banyak duit sebab kerja, ada waktu kita juga di bawah. So this is my bank account pada kan 2016. 2016 abang buat bisnes, so abang rugi. Sampailah dalam bank account dia negatif. Sebab kat sana boleh ada bank account negatif. So abang rugi, abang tak boleh bayar sewa sebab waktu tu I'm working really hard, and also I do a lot of business. And then at that time juga my business lost. I don't make any profit at the moment at that time. So habislah. So abang terpaksa, sebab kat New Zealand dia kalau nak tidur dia kena ada kad kad nak masuk apartment. So kad abang tu kena bug. So abang terpaksa tak kunci pintu sebab nak masuk rumah lah, sebab tak boleh nak bayar rent. So itu sedikit pengalaman abang lah, abang cerita waktu kat overseas tu. So abang pun start lagi bekerja. So abang bekerja dengan company orang untuk buat travel and tours, bawa orang pergi jalan-jalan. At the same time I get to know a lot of people daripada VIP sampai ke bawah-bawah. Waktu itulah abang tahu macam mana nak buat networking, macam mana nak bergaul dengan orang, macam mana nak mingle dengan orang tua, macam mana nak mingle dengan orang tua dan sebagainya. And then there you go lagi, abang travel lah. I travel a lot. I make some money, I study, I venture into a lot of business. Sampailah abang buat company abang sendiri. So this is my first company dekat New Zealand, incorporated. I am the first Malaysian student, tak pernah lagi lah student Malaysia dekat New Zealand yang buat company. So I am the first Malaysian student yang buat company. And also waktu tu dah ada staff lah. So that company is NZ Malaya lah. So and then waktu tu press banyak panggil abang untuk bagi talk. In fact New Zealand pun diorang kagum lah tengok abang punya results. And abang masih study lagi waktu tu. Tapi waktu ni habis lah study, 2018 ni, 2019 ni dah habis study. Waktu tu abang all out business lah. Waktu abang all out business tu lah, macam-macam jadi kan. So khabar Malaysia panggil lah, apalah, TV panggil apa semua. Jadi famous kejap lah. Dekat New Zealand pun ramai orang kenal abang pada waktu tu lah. So abang buat a lot of program dengan community, dengan mu'alaf, dengan orang yang tak baca Quran. Abang ajar dia baca Quran, budak-budak yang ada duduk kat sana lama-lama yang
tak reti nak solat, abang ajar diorang macam mana nak solat dan sebagainya lah, dengan tim abang. So and then I started to build my company really seriously, and then it went really well, and then abang punya income pun semakin banyak lah waktu tu. So target abang abang nak make sure company abang ni boleh bantu lebih ramai orang. Dan juga waktu abang balik Malaysia, waktu yang ni sebelum balik Malaysia lah. Okay, and then abang ada bagi talk juga balik Malaysia, abang bagi talk dekat student-student lepasan SPM, bantu student-student form 5 macam mana pathway nak study. And then there you go, a lot of customers datang New Zealand. I have a lot of clients waktu tu. I think at that time my company dah buat 7 figures at that time, and then I do a lot of things lah. And dalam masa yang sama, abang buat bisnes, abang pun bekerja. Tapi abang bekerja part time lah sebagai software engineer. Bukan part time, secara kontrak. So abang kerja sebagai kontrak worker, and abang buat bisnes, and abang buat charity work dekat sana lah. So memang sibuk lah, memang sibuk dan segala-galanya. So 2019 tu last tahunnya abang ada kat New Zealand, dan 2019 abang balik. So apa abang balik, abang rasa macam okay, aku nak buat apa kan, duit dah ada, dah tolong orang, sekarang ni nak tolong family kan, macam mana. So abang balik, abang decide, sebab abang background abang electrical engineer, okay, background abang electrical engineer. So waktu tu abang fikir abang tak minat lah, sebab abang pernah kerja sebagai engineer, sebagai software engineer dekat overseas, dekat New Zealand, tapi abang memang tak minat. Dan abang pernah kerja sekejap dekat Malaysia sebagai electrical engineer pun abang tak minat. 2 bulan je abang kerja, abang resign. So abang kata, so then abang join this NGO called YKMM. So waktu tu abang memang jadi volunteer lah. Abang jadi volunteer, abang jadi ketua media, tangkap gambar apa semua. Allahu Akbar. Ada orang cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, okey. Boleh teruskan ni? Boleh. Okay, so 2019 abang balik, abang jadi sebagai ketua media, abang pergi ke Jepun untuk bantu mualaf, nak set up mualaf ke sana. Kalau nampak tu, yang ni senior typing juga ni, yang pakai jaket ni, senior typing. So abang kerjasama dengan dia lah untuk yang pakai baju kemeja tu. Abang kerjasama dengan dia untuk buat satu mualaf center dekat Jepun. So alhamdulillah, kalau nampak belakang tu ada bangunan 5 tingkat tu adalah bangunan pertama dakwah center dekat Jepun untuk menyebarkan Islam dekat bumi Jepun lah. So this is my first big project yang abang jadikan. Projek ni bernilai 5 juta lah. So alhamdulillah kita dapat laksanakan benda ni, dan this is the first project done by Malaysian people dekat Jepun. Okay, and fully owned by Malaysian. Okay, and I'm proud to see that lah sebenarnya. And then after that, abang masih lagi buat bisnes waktu ni. Abang, this is my volunteer work tau. Abang jadi sebagai ketua media ke apa semua dekat dalam yayasan. And then abang pun dinaikkan jawatan sebagai Business Development Officer, BDO. Dan abang pergi ke Afrika. So ini adalah dekat Afrika lah, abang pergi hantar misi kemanusiaan ke Afrika. Waktu abang bagi coklat dekat sana, dan ni pelajar-pelajar budak-budak kecil dekat Afrika lah, dekat Central Afrika. Abang pergi selama 12 hari kalau tak silap. Abang belikan dia air, coklat, dan orang sangat happy. Bagi orang, coklat apa semua ni adalah hadiah hari raya tu lah. Bukan hadiah hari raya, hadiah hari jadi tu lah. Diorang rasa macam diorang jarang dapat benda ni, dan they are very grateful to have Malaysian people yang tolong diorang ni lah waktu ni. So itu 2019. And then pada 2020
abang dilantik sebagai CEO My Fun Action, walaupun abang masih lagi buat bisnes because I have my company, tapi being run by my partner. So abang pergi ke Turki, abang pergi ke Syria untuk hantar bantuan di Syria. Kalau tengok kat belakang tu ada 3 kontena, 3 trailer. So 3 kontena tu lah abang hantar ke Syria pada waktu tu. And cita-cita abang nak ada perumahan yang orang Malaysia buat dekat Syria. So sebelah tu adalah model yang kita nak buat lah. Dan alhamdulillah kita dah buat tak silap abang dalam 52 biji rumah lah dekat Syria tahun ni. Dan abang memang jenis orang yang kalau abang nak buat satu, abang akan make sure abang dapatkan benda tu. Kalau abang rasa macam okay, this is something that I want in my life and this is something yang boleh fulfill my goals and my purpose in life, so I will definitely go for it. Abang jarang lah tak dengar cakap orang sekarang. So alhamdulillah, this is me, wakil Malaysia in front of Turkey leaders. 13 state of Turkey invited me as a youth untuk bagi a bit of kata apa macam a bit of exposure and sharing experience why I want to do this. So abang mewakili Malaysia lah pada waktu tu, alhamdulillah. Dan ni waktu COVID tahun lepas juga. Waktu tu banyak dah jadi abang sebagai CEO dan abang dapat banyak jemputan dengan banyak menteri dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dah bantu banyak rakyat Malaysia juga dalam ketika waktu COVID ni. And that's me in front of my staff. This is actually before COVID so nampak macam rapat-rapat kan. Sorry lah gambar ni macam tak betul-betul sangat sebab abang baru buat slide ni pukul 8 tadi. So alhamdulillah dengan company, dengan group yang abang ada ni, we have roughly about 180 people inside my group, all my business and my NGO. And I've been invited to a lot of talk show just to give some idea apa yang abang buat dan sebagainya. So that's a bit about, I think dah habis. Yep. That's a bit about myself. Okay, yep. Stop share. Okay, so that's a bit about myself. Sebenarnya abang tak tahu nak cerita apa kan, tapi ada abang Baim, Ansara ajak abang untuk bagi sedikit inspiration lah, tak tahu lah inspiration kita kan. Tapi what I'm trying to say is that like you don't really have to follow other people tau. Like ada orang lain mungkin, abang nak jadi doktor, abang dapat tawaran jadi doktor dekat UiTM, tapi sebab abang punya mission is to go overseas. So abang nak pergi University of Auckland dengan nak jadi doktor. Sebab waktu tu cikgu-cikgu abang banyak kat University of Auckland. I mean alumni University of Auckland, Cikgu Idris, Cikgu Su, Teacher Su, Teacher Haiza, Teacher ada seorang cikgu ganti tu aku dia sekejap pasal dia pergi TGB. Kecil-kecil pakai semata, saya pun lupa. Tapi saya ingat lah muka dia. Saya tak ingat nama, lupa. So abang memang nak pergi overseas. Hence abang ambil offer pergi overseas kat University of Auckland untuk sambung engineering. Walaupun abang tak minat engineering, abang minat medik lah sebenarnya, tapi tak apa sebab nak pergi overseas. So I want to get a lot of experience. And then after that abang balik pun a lot of, waktu abang sampai New Zealand pun memang ramai orang cakap, Afiq janganlah buat benda ni kan, janganlah buat benda ni. Tapi I have my own goals, I have my own purpose. I know that apa yang abang buat ni macam tak sama macam student lain. Memang tak sama. Student lain sama je rutin dia. Pagi sampai petang pergi kelas, and then malam relax, tengok movie, tak tahulah main game ke apa ke kan. Kalau abang malam abang kerja, balik pukul 11,
malam. So pukul 11 malam abang akan start untuk do a bit of revision. Abang tak study lama pun, abang study mungkin roughly about 1 hour, and then esok pagi abang bangun awal, and then abang study sekejap. Sebab abang tahu I have hectic this schedule, so I have to make sure that sebab abang ada buat business, abang ada buat kerja-kerja kebajikan, abang kerja part time, and also I am a student, so I have a lot of things on my plate now at that time. So that's why waktu tu abang memang kena make sure that my time management is really good. Otherwise, hancur study, semua hancur, bisnes tak menjadi dan sebagainya. That's why for me, it all depends on what you want in your life. Don't focus on something yang, okay, kawan kita nak macam ni, kita pun nak macam ni. Yang ni nak macam ni, yang ni macam ni. It's good to have something that you want to achieve, but janganlah, abang tahulah mungkin, tapi janganlah cita-cita tu macam pelik-pelik sikit. Abang pernah dapat satu discussion ni, one of my mentee, dia kata cita-cita dia nak jadi apa benda tak, abang lupa, tapi pelik lah cita-cita tu. Okay, boleh, tapi try to find a bigger cause. Masuk abang bigger cause, so it's something yang you can actually give benefit to other people, not just to yourself and not just to your family. In fact, me myself, abang sendiri contoh, kalau abang nak minum jus setiap hari ke untuk pergi pantai, abang boleh lah. I mean, that's what people see bila orang ada duit. Minum jus pergi pantai, relax, and also you can buy a lot of, a big cars and big house and a lot of things. But I don't think I want to do that. As a business owner, abang bukan jenis macam tu. So abang memang like my life is for other people, and I feel that fulfillment tu ada kat situ. In fact, nowadays pun macam-macam lah. Kalau jangan cerita lah, kalau banker tu call abang tu selalu lah juga kejar. Tapi that is not my purpose. My purpose in life is actually to help other people. And also bila you kat sekolah, you kena explore tau. You can explore yourself. Go out there. Go and play sports. Go and climb all those leadership punya bodies. Kalau cikgu panggil ke depan, pergi lah. I mean, malu tapi buat, go and do that. I know like abang dulu pun malu juga kan nak ni semua, tapi like go for it, expose yourself. Okay, abang nakal lah dulu kan. Biasa bila rapi ni macam orang kategorikan sebagai nakal lah. But I don't care. Like I need to do best for me and for my family at that time. Abang fikir, jangan masa abang nakal tu abang nakal tapi abang tak buat jahat dengan orang. Abang nakal ni macam contoh abang datang surau lewat, macam itulah. Tapi abang tak adalah nakal macam kacau orang. Abang tak nakal macam tu lah. Abang nakal abang macam abang suka macam tak apalah, jahat pula nak cakap. Tapi macam tu lah. Kalau cikgu abang mungkin tahu abang nakal macam tu. Macam abang datang assembly lewat, kena duduk kat depan. Itu nakal abang lah. Tapi abang insyaAllah abang tak nakal lah. I really respect my teachers. Why? Because they are the one yang bagi me a lot of knowledge. Walaupun abang nakal, tapi I really respect my teachers. And bila abang denda, I own that denda. And I acknowledge that denda tu is because of my fault. And I think that I have to improve myself. So and that principle yang abang pegang daripada dulu sampai sekarang tu sama abang buat juga. Abang memang rapat lah dengan cikgu abang. Waktu kat universiti pun abang rapat dengan lecturer. I have a lot of things on my plate. I know a lot of lecturer pun tak setuju abang kerja apa semua. Tapi abang sangat rapat dengan lecturer. Diorang tak setuju, tapi abang boleh minum dengan lecturer, abang boleh belanja diorang makan, diorang boleh belanja abang makan. So we have that kind of relationship tau. Walaupun they at some point they don't agree with me, but alhamdulillah sampai sekarang abang ingat cikgu-cikgu abang ingat semua lecturer abang yang ajar abang sampai sekarang, yang buat abang sampai sekarang. I think the value of gratitude tu perlu kita ada sampailah kepada masyarakat kita dan sebagainya. Kalau kita climb up the ladder, kita berjaya macam mana pun, jangan sombong. Jangan
jangan rasa kita ni bagus sangat. We have a lot of things to learn. Macam abang sendiri pun, abang sangat bersyukur I have the opportunity to meet all of you, to have this invitation coming from Cikgu Aisyah. I think that is something yang blessings, in fact a blessing for me, and I think memang susah lah abang nak dapat peluang macam ni. So itu a bit of me and my advice lah a bit to all of the student kat MRC Taiping. I think ada lagi topik yang I have to cover. Sekejap banyak pula cakap. Sekejap perjalanan pengalaman hidup dari seorang pelajar. Okay, so kepada seorang usahawan. Okay, so abang, alhamdulillah abang ada 7 company sekarang. On the way, abang ada restoran abang sendiri, abang ada farmasi abang ada travel company abang, training company abang ada macam-macam. Marketing company, content company, abang ada roughly about 6 company, and also abang insyaAllah, walaupun abang tak jadi doktor, tapi doakan 2027 cita-cita abang untuk bina satu buah hospital yang insyaAllah akan bantu orang-orang susah kat luar sana. So the project is roughly about 110 million ringgit untuk yang kita akan gunakan untuk bantu orang-orang susah kat luar sana. This is going to be the first private hospital yang akan bagi free health punya services. I don't know benda ni berjadi tak, tapi minta doa semua orang supaya kita boleh tolong orang-orang. And insyaAllah tahun ni abang nak buka klinik abang. Walaupun sekali lagi abang bukan doktor, tapi cita-cita abang, sebabkan abang tak jadi doktor lah, abang nak buka klinik. Tak apa, kita boleh bekerjasama dengan doktor dan sebagainya. But still, abang bantu sekejap My Fund Action sebagai CEO. Sebenarnya CEO, my role as a CEO My Fund Action is just a volunteer punya role. Mungkin tahun depan, mungkin tak tahulah bila. Tapi tak tahulah, tapi itulah, maksudnya abang sebagai volunteer, walaupun sebagai CEO, they don't pay me anything. Diorang bayar RM10 lah sebab nak sahkan jawatan. Tapi my actual staff dekat my business lah. Okay, sekejap sejarah Palestin. Oh, okay. Okay, so I know there's lately ni, alhamdulillah abang buat satu adoption program, children adoption program yang mana orang Malaysia boleh ambil anak angkat dekat Palestin, dan juga kita dah hantar I think we have sent roughly about 6 million ringgit dekat orang Palestin. Betul, 6 million ringgit coming from My Fund Action hantar ke Palestin, and because this Palestine issues is really bad. Kebetulan abang tak adalah abang influencer tapi kebetulan jadi influencer, so I use my platform to actually advocate the idea. So trust me, with whatever resources that you have in your hand, you need to use that resources out. Jangan kata kita ni student kita tak boleh buat apa. You yourself, you have a lot of capabilities. I just want to see to all of you yang dalam ni ada 200 orang ke 100 orang, 300 orang, all of student di MRC Taiping, you are really potential. In fact, me myself, I want to hire a lot of MRC Taiping student now. Trust me, there are a lot of germs dekat MRC Taiping. You just need to find your capabilities. And once you find your personality, what you want to do, mold that one, focus on that one. Macam abang tahu, abang reti buat business. So abang fokus on that one. Okay, abang tahu abang tak bagus dalam study. Bukanlah abang tak fokus dalam study. Abang study lah. Tapi I know my limit. Abang kalau nak compare dengan kawan-kawan abang yang satu kelas dengan abang dulu, diorang pandai lah kan. Macam contoh, abang ingatlah classmate abang Yani, pandai lah tu budak-budak yang abang angkat tangan lah. Abang tak boleh nak lawan lah. Pandai. I mean, I know I'm not that an Excel student macam tu. So that's why saya abang tend to focus on my skills, focus on my strength. So once you have that, you need to focus on your strength. All of the students typing, you need to know. Sekali lagi abang cakap, I just want to take a lot of MRC Taiping student
in my company. Tak tahu kenapa. Sebab memang you guys ada a lot of potential. It's just that you need to fine tune. Okay, so apa yang berlaku kat Palestin ni, a bit of history exposure, because I think roughly I have about 50 minutes before kita open up Q&A. So Palestin issues ni dengan Israel ni, kenapa teruk sekarang ni is because Palestin dijajah waktu alamak, ada cikgu sejarah. Okey, tapi sejarah Malaysia saya belajar dulu. Jadi kalau sejarah Palestin ni tak ada dalam teks. Okey. Jadi waktu 1948, waktu tu Palestin dijajah oleh British. Waktu itulah this two-state solution. Two-state solution kan Israel orang Yahudi ni dibunuh dekat Jerman. So diorang ni perlukan tanah. Dan waktu tu Temple of Solomon ada dekat Baitul Maqdis lah. Diorang rasa macam okay, that is a holy place for them. So they request to those British people, diorang nak ambil tanah dekat Palestin. So at that time adalah two-state solution. So when they have two-state solution 1948, waktu 1948 sampailah 1990. Waktu tu barulah tertubuhnya Sheikh Ahmed Yassin, tubuh Hamas, yang kalau kita tengok sekarang ni yang melawan Israel adalah Hamas lah. Yang lawan Israel adalah Hamas. 1990 barulah dilawan oleh Hamas. Sebab apa? Waktu tu memang hampir semua tanah Palestin, dia ada map dia, abang tak bawa map dia sini, tapi hampir semua tanah Palestin dikuasai oleh orang Yahudi. Pada waktu tu baru diorang realize. So ni not just in Palestin tau. Tapi abang nak cakap dekat Malaysia ni, tolong korang kalau kaya, like all of you, if you have money, go and buy land and don't sell your land, please. Tanah yang kita ada dekat Malaysia ni adalah untuk anak-anak kita, adalah untuk cucu-cucu kita, untuk generasi-generasi terus. Banyak tanah kat Malaysia ni dah diambil oleh China dan expatriates kat luar sana. So I know this is a bit of, no, this is just my something yang abang memang perjuangan abang. Abang tak suka tanah kita ni dijual oleh ke negara lain. Dia akan jadi macam Palestin tau. Palestin tu dorang ni sebabkan ialah dijajah oleh British. Apabila dijajah oleh British tak educate dorang ni. So that's why kita kena study pandai. We need to have a higher education level. Abang, I am a business owner, but I'm not the kind of a business owner yang advocate the idea of drop off. Like seriously guys, don't drop off. You need to pursue your study. Go and do your study. Jangan like I'm against those business owner yang cakap, okay, you tak perlu study and then you pergi buat business. No. Kenapa nak buat macam tu? Sedangkan you boleh study, you boleh dapat degree. And in fact, me myself, I want to pursue my study. I want to pursue my study in CFA. I want to take my CFA ni macam ACCA. Okay, I want to pursue my CFA. Why? Because that is my responsibility. As a Muslim, I need to be outstanding. So you guys, kalau nak buat business, pergi study, habiskan study. Dalam saya nak buat business, buatlah business. Tak ada masalah pun. Siapa kata study tak boleh buat business? Boleh. I can do this. Why not you? And I'm just an average student now. Macam I'm not an excellent student. Of course, all of you here yang mungkin lebih genius daripada abang, yang mungkin lebih pandai daripada abang, you have more capabilities yang you boleh buat tau. So trust yourself. Okay, don't quit don't give up daripada apa yang you buat sekarang ni. Rasa macam tak boleh bawa SPM apa semua. Jangan rasa macam tu. Okay, all out SPM. SPM kena all out. And also kena susun life you. Sekarang nak buat apa? The next year nak buat apa? The next 2 years nak buat apa? Kena susun life kita. Sebab kita yang nak make sure that apa yang kita buat ni selari dengan apa tujuan kita, purpose kita. So that's why kita jangan jadi macam tu. Sebab bila orang Palestin jajah, habislah tanah-tanah dia. Sampailah sekarang. Sampai sekarang ni benda tu dah susah dah. Bayangkan sampai sekarang ni kalau kat Baitul Maqdis tu, tanah Al-Quds tu, area tanah Al-Quds tu, sekeliling dia yang isu dia Sheikh Jarrah tu adalah tanah sekeliling Al-Quds tu, Masjid Al-Quds. Masjid Al-Quds apabila sebab apa? Dia nak buat macam ni. Israel ni dia nak buat
orang Islam boleh solat pada waktu Zuhur, pada waktu Asar, pada waktu Subuh, tapi antara waktu Subuh dengan Zuhur orang Yahudi nak guna. Antara waktu Zuhur Asar orang Israel nak guna. So jadinya bila diorang nak guna, diorang slowly they want to take that place because diorang rasa tempat tu is a holy place for them. And sampai kawasan setengah-setengah tu, kenapa Syekh Jarrah ni merupakan satu pergaduhan yang sangat besar? Sebab tu, diorang nak kuasai kawasan sekitar Al-Quds tu. Lepas tu slowly they want to take the mosque. Itulah jadi apabila education kurang dipentingkan bagi sesebuah negara. For me, education sangat kurang lah kat Palestin. Yelah, dijajah. Tak ada facilities. In fact at the moment pun, like, they only have 4 hours a day untuk 4 hours a day ada electricity. Macam mana? Like 4 hours a day, bayangkan. Nak charge phone. Charge phone 4 jam lepas tu habis lah. Hospital. It's a failure tau. Macam mana nak buat operation kalau tak ada elektrik? Apatah lagi sekolah dan sebagainya, semua facilities tak ada kat sana. Kita semua sepatutnya kena bersyukur. We have a lot of facilities. We have a lot of opportunities. You guys here kan, I don't know how to say this You guys here kat Master Typing really fortunate tau. Because you have a platform tau. Contoh lah, bukan abang nak cakap lah. Waktu abang dulu 60%, roughly about 50%, separuh daripada student MRC Typing tu, semua 3.5. Separuh kan? And another 30% tu, I don't know what is the statistic now. Another 30% ni is people coming another 40% people coming from 3.2 to 3.5 and 10% is below than 3.0. Saya tak tahulah sekarang ni berapa Cikgu Aisyah. Tapi okey, kalau abang baca statistik tu tau. Jangan abang tengok, kalau orang yang dapat 9A SPM, 9A SPM is roughly about 60%, 50% juga. Dan orang yang dapat 7A dan ke atas is roughly another 40% juga. So maksudnya yang lain tu mungkin 10% tu mungkin bawah daripada 6A. So abang fikir kalau abang dekat Master Typing, walaupun aku tak pandai, tapi aku ada dengan orang pandai. Minimum, aku tak pandai, tapi aku ada orang yang pandai. Takkanlah aku below 10%. Tak logik lah. Kalau tak study, below than 10%. Kalau kau tak study, memang below than 10% lah. Tak logik lah. Tapi kalau kau study biasa-biasa, like 7A dan tangan. Contoh. Based on the statistic lah. What happen if you study betul-betul? 9A is easily. Because out of 2 people yang kita tengok, seorang mesti 9A. Setiap 2 orang yang kita tengok, sebab apa? 50%. So contoh kalau kita tengok kawan kita, ada 2 orang, seorang mesti dapat 9A. So for me, that is a blessing now. To be surrounded with good people, good teacher and good student, good environment. I know memang hectic lah dekat Taiping. Abang setiap malam abang order buku sebab abang stres. Tak apa, makan. Makan je. Dan abang selalu keluar dengan sashimi. Makan nasi kuning Pattaya sebab dia tahu abang stres. Dan abang selalu lepak rumah order juga. Abang nakal lah, tapi abang rapat dengan cikgu abang. Tapi tu, you need to find something yang can help you to go through your SPM. Abang tak nak cakap awal apa-apa yang abang buat detail lepas tu, tapi abang just nak cakap like kita semua kena bersyukur yang kita ada dekat satu tempat yang mana support system tu sangat bagus. Semua dah disediakan, fasiliti semua dah ada, tinggal kita buat je. Susun betul-betul live kita nak buat macam mana, satu persatu, dan kemudiannya barulah kita plan betul-betul. Okay. So abang sedar pun. I think I have roughly 10 minutes. I just don't want to take a lot of your time. So mungkin if any of you ada questions ke, I am more than happy to bagi tahu lah. Dekat dalam chat ni ada beberapa soalan. Saya pick sikit daripada Akila Nabila. Soalan dia, apa yang menjadi inspirasi untuk buat banyak kerja kebajikan masyarakat ni?
tak tahu lah klise ke tak jawapan ni. Tapi memang daripada cikgu abang. Waktu tu cikgu lah. Abang, I am really appreciate lah. I mean, tak boleh lah, emo. I am truly appreciate lah. Arwah Cikgu Ruhimi, Cikgu Maria, Cikgu Faizal, Teacher Nurul, semualah. I am really appreciate lah to have all those teachers yang really support me. I know I'm not a good student, I'm not an excellent student, that's what I mentioned before. But waktu tu cikgu lah memang personally panggil abang waktu tu datang bilik dia. Okay Afiq, cikgu tahu you are not this, you have a different story. Cikgu tahu, why not kita buat macam ni. Start from there, cikgu lah ajar saya macam-macam. Saya tak tahulah, abang tak tahulah macam mana, berapa banyaknya kali proposal abang ditendang oleh cikgu lah. Adalah 15 kali abang ulang alik masuk setiap kali rehat, abang akan pergi bilik kaunselor, betulkan print balik. Abang rasa dekat library tu dah muak dah tengok muka abang pergi printer. Sebab proposal untuk submit program. Dan abang jenis yang outspoken juga lah. Kalau abang rasa benda tu tak betul, abang akan cakap betul. Sampai abang kena panggil dengan penipu. Sebab abang kena panggil. Sorry lah. This is a bad example. Abang waktu tu, abang makanan tak sedap kat DS. Abang pun pergi jumpa pengetua. Abang bagi tahu kan, macam mana kita nak improve sistem. Tak tahulah macam mana bisa tentuan. Sampai kan cikgu warden panggil abang. Jangan pergi jumpa pengetua macam tu. Tapi tak apalah, itu tapi itulah, abang banyak belajar kat bahasa typing macam mana to be, how to build my professionalism, how to find my other talent punya personality yang abang rasa abang takkan dapat lah benda lain. So that is something yang abang dapat lah waktu macam mana, kenapa abang rasa abang perlu tolong orang. Dan semenjak daripada tu memang hampir setiap tahun I don't know how much did I spend lah, I think a lot lah, millions of ringgit I spend to help people lah. Memang that is my mission. Itulah sebenarnya. And also apa nak sharekan satu ayat Quran, not fair to tell something, tapi tak ada ayat Quran juga, dalam surah 47. Surah 47 ayat yang ke-7. Okay. Intan surah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah SWT cakap, kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu, dan bukan saja Allah akan tolong kamu, bahkan Allah akan menguatkan kedudukan kamu. Sekarang kenapa kita nak takut kan? Sebab kalau kita dah tolong agama Allah, confirm Allah akan tolong kita. Dan Allah bukan tolong kita je tau, tapi Allah kemudiannya mengukuhkan kedudukan kita. So kenapa kita nak takut kita tak boleh berjaya? Kenapa kita nak takut kita tak boleh nak achieve something sedangkan Allah dah strengthen our position? So my belief is that buatlah apa-apa untuk tolong orang, buatlah apa-apa untuk tolong agama Allah. Tapi syarat dia satu. Syarat dia, Allah bukan nak tolong kita dulu. Syarat dia, kita kena tolong agama Allah dulu, baru Allah tolong kita. So my point here is, you have to take the initiative untuk tolong orang dulu, dan baru Allah akan tolong. Dan Allah akan tolong kita, Allah akan kukuhkan kedudukan kita. Jangan risau SPM. Yelah, nak cakap senang kan, sebab dah habis SPM. Abang dulu pun waktu SPM pun cuak juga kan, sini datang. Jangan risau SPM. Apa gila. Susah SPM ni. But that is something yang we all have to know. This is part of your life and do the best in every phase. Okay, so harap ni minta soalan. Satu lagi soalan boleh kot? Boleh, tak ada masalah. Daripada Aijaz, why entrepreneurship out of all fields?
Cikgu rasa ada Itulah. banyak soalan lagi ni Afiq jawab yang lain. Tak apa. Saya risau student-student je yang tak larat dengar saya celoteh. Tapi kalau saya okey. Boleh. Saya pergi malam ni. Kalau nak Boleh Afiq boleh Okay. boleh. Saya tak ada masalah. Alright Afiq. Okey. Apa tadi soalan ni kenapa entrepreneurs lah? Satu sebab waktu ini pun sama kat typing jugalah. Like abang waktu tu nak buat program dengan anak-anak orang asli dengan Jawa. Okay. So what happened is my proposal has been declined now. Tak boleh. Sebab apa? Sebab bajet. Bajet tak cukup. So abang fikirlah waktu tu. Kalau bajet tak cukup, macam mana nak tolong orang? Abang fikir waktu tu. Semenjak pada waktu tu lah abang akan jual nasi lemak daripada kafe yang ada kat MSM Taiping. Abang ambil nasi lemak tu, abang jual kat tepi tangga sambil study. Abang ingat lagi. Kawan-kawan memang tak, I'm not coming from family yang susah dan family yang kaya. Abang hanya average people. Family yang sederhana lah. Yelah, tapi kalau abang minta duit kat parents abang kasi lah. Tapi that is not my style. I earn that money and I know what I want, where I want to use the money. So abang memang waktu tu memang abang berniaga. Abang berniaga nasi lemak dekat tepi tangga. Dan waktu tu memang student-student memang apalah Afiq ni kan. Tapi abang tak kisah sebab my mission is abang nak study. I want to score in my SPM. So abang study lah tepi tangga. Kenapa nak cikgu nampak pop-pop lah. Cikgu paling legend. Segan lah pula. So minta maaf lah. Saya memang berniaga dulu. Minta maaf sebab nakal. Dan abang memang in fact abang berniaga setiap malam waktu weekend. Abang berniaga hotdog kepik. Sale abang melebihi sale PUM. And I use that money untuk buat projek dekat SK Sepetang, sekolah rendah Sepetang. Abang ajar diorang sebab diorang cikgu diorang tak reti macam mana nak bergaul dengan budak-budak. So abang ajar. So abang sangat, waktu tu diorang UPSR. Waktu diorang dapat UPSR tu, ada bayangkan dapat 4A 3A tu, ya Allah. Bersyukur abang memang, ya Allah. This is my team and me and my team punya effort. Dapat tolong budak-budak ni study, dapat 3A 4A sebab cikgu-cikgu dia pun terima kasih kat abang. Abang rasa macam wow, bestnya. Semenjak pada itulah abang rasa abang kena ada duit. Sebab kalau tak ada duit, macam mana nak tolong orang? So hence, bila abang fikir balik, kalau abang balik, abang kerja engineer, gaji abang berapa? Contoh, abang tak balik lagi waktu tu, abang study lagi kat New Zealand. Tapi abang dah fikir dah, 4 tahun lagi kalau aku jadi kerja engineer, berapa gaji aku? So pada waktu tu, abang nak make sure, abang student, tapi gaji abang dah sama macam engineer. So that, bila abang sampai Malaysia, I can pursue something else that I want. So that's why, dan satu lagi, sebenarnya, kalau abang jadi engineer, abang tak tahu lah, takut rosak bangunan ke apa. Sebab abang cakap, I'm not an excellent student. So, and that's why, abang habis tu, abang ni lah, sambung dengan entrepreneurs. Dan abang sambung study dalam bahagian account. And finance, finance punya field. So doakanlah. Abang ada exam juga sebenarnya. Okay, soalan lain. Soalan ni daripada Tisha Nurul. Tisha Nurul mana? What was the turning point that made you want to push further? What was the driving force that gave you strength to pursue success? Panjang soalan ni. Aduh. Aku pula mau cakap kelas. Hi teacher, how are you? Saya doakan cikgu-cikgu saya dekat dalam ni semoga sentiasa dirahmati Allah. May Allah give blessing to all of you, insyaAllah. What was the turning point? Actually, the turning point is actually waktu saya
yelah, saya dapat exposure dekat MSc Taipei. Tapi the turning point is actually waktu saya foundation, waktu tu cikgu Puan Syariah. Puan Syariah dulu tak silap saya cikgu dekat MRC Taipei juga. Saya memang rapat. That's why saya kata saya walaupun saya tak pandai. Puan Syariah ni dia tahu, dia kalau orang tak pandai memang dia Puan Syariah tu kalau pointer kita teruk tak dapat terima file, memang garang sikit lah. Tapi saya memang rapat. Walaupun dia garang dengan saya, tapi saya rapat lah dengan dia. Sebab yelah dia Puan Syariah sama macam arwah Cikgu Rahimi, motherly lah. It's motherly. Waktu tu she gave me a motherly advice yang in our life kena ada purpose, apa yang saya nak buat dalam life saya, sampai bila saya nak main-main. Waktu tu lah, walaupun dia nak saya dekat bilik pengetua, bukan saya MVP. Saya MVP ni macam BWP lah. Saya tak tahu macam mana saya boleh jadi MVP, ketua belajar, walaupun result saya teruk. Biasanya result teruk tak boleh, tapi sebab tak tahulah diorang tarik saya. Tapi waktu tu saya selalu naik kereta sembang-sembang dengan dia apa semua. Dia beritahu, dia bagi saya advice waktu tu dekat office, dalam hidup kita kena ada purpose. And from that moment I find my own purpose. Saya start ubah diri saya from someone yang tak pernah baca Quran. I start to baca Quran a lot, from someone yang teruk lah. Walaupun saya tak adalah buat benda yang pelik-pelik kan, tapi maksudnya saya tak jaga solat saya tak jaga bacaan Quran saya I'm a bit lost lah at that time. Saya in spiritually I'm a bit lost. And at that time saya start untuk get closer to Allah SWT. Saya start baca Quran. I mean, kalau tak tahulah, kalau geng Badar waktu saya sekolah dulu, tengok apa saya sekarang ni mungkin dia gelak lah kot. Macam mana Hafiz boleh sampaikan ayat Quran Tapi that's a new me. I would definitely someone yang nak bring changes, not just to myself but to other people jugalah. And not just to give values in terms of you nak kena berjaya, you nak kena nak kena jadi engineer yang bagus, nak kena jadi doktor yang bagus. But for me, doktor yang bagus tu is not just to be a doctor, but jadi doktor yang beriman. Kita dah banyak sangat tengok doktor yang mana doktor ni merawat pesakit, datang klinik merawat pesakit. Tapi alangkah baiknya kalau kita ada doktor yang bukan sekadar merawat pesakit tetapi merawat hati pesakit tu. Ubat ni hanya bantuan, hanya wasilah ataupun hanya pembantu, tapi pembantu yang sebetul-betulnya adalah Allah SWT. Saya, cita-cita saya kalau saya ada hospital, saya nak melahirkan seramai-ramainya doktor yang faham tentang Islam dan boleh, bukan sahaja boleh merawat pesakit, tapi boleh merawat hati pesakit. Sebab kebergantungan kepada Allah SWT tu yang abang rasa macam that is my turning point. I mean, I can live. Macam mana cakap, kalau abang nak hidup like macam kalau if you guys go and watch Instagram, I mean a lot of entrepreneurs macam-macam orang boleh buat dengan duit. Betul. Ada rumah besar semua. I mean I can do that, but I think it's too selfish for me to do that, because abang banyak kali baca dengan solat kan. Kita semua baca solat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita untuk Allah SWT. Hidup dan mati kita memang untuk bantu agama Allah. Jadi abang hidup below means. I live below means, and also abang ambil sekadar keperluan dan yang lain tu semua insya-Allah untuk bantu orang lain. So that is my turning point lah sebenarnya. I hope that answer the questions. So yeah. Ada lagi soalan? Abang nak soalan daripada cikgu juga ke daripada student juga? Siapa-siapa. Abang open to any questions. I have all night for you guys. Don't worry. Okay. Ni daripada VP Badar MSM Taiping, Ahmad Bilal. Soalan dia, macam mana kami sebagai student nak bina keberanian dalam membuat sesuatu yang di luar kebiasaan orang lain? Okay.
Okay. There's some theory, ada yang practicality. Okay, abang cerita teori dulu. Teori dia is very simple. Teori dia, kalau nak gain confidence level yang tinggi, is that you have to do more. So that is theory. So maksudnya kalau kita tak biasa bercakap ke depan, kena biasakan bercakap depan. Kalau kita tak biasa nak tolong orang, kita biasa kedepankan diri kita untuk tolong orang. So itu theoretical, okay? So practically macam mana nak buat benda tu? Okay, so abang nak ceritakan sikit dalam sirah. Okay, bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, okay, Nabi Musa alaihissalam ni, dia ni jenis yang gagap. Okay, that's why kalau orang yang tak reti bercakap, gagap, Nabi Musa alaihissalam gagap, jadi dia tahu dia nak kena pergi jumpa Fir'aun. Tahulah Fir'aun ni macam-macam dia ada. Kaya, bodyguard dia macam-macam, duit dia macam-macam, emas kan. Dia punya tahta tu emas. Jadi bagi orang yang miskin, tak ada dikenali siapa seperti Nabi Musa alaihissalam, of course lah, you rasa macam low self confidence tau. You rasa low self confidence. Jadi apa strategi yang dibuat oleh Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam, apa yang dia buat? Ketika mana dia tak reti nak bercakap, dia akan cari dia punya partner. Dia akan cari partner dia. That's why dia akan cari partner dia, dan kemudian partner dia ni lah yang kemudiannya akan bantu dia untuk bercakap dengan orang. So, apa abang nak suggest is to those yang tak reti nak tak confident. Contohlah kalau dia tak confident dari bercakap, so pergi kawan dengan orang bercakap. Sebab kalau you kawan dengan orang bercakap, of course dia akan bercakap. Abang dulu pun waktu abang masuk Taiping, abang ada mission. Sebab mission abang adalah tak nak jadi orang yang 10% belakang tu yang tak boleh dapat straight A, 10% belakang tu abang tak nak. Tapi abang tak nak juga study kuat sangat sebab abang tak reti study, macam abang tak boleh dapat 4 flat. Memang abang tahu abang tak boleh dapat 4 flat. Waktu tu abang dekat Marshall and Go. So waktu abang nak masuk Marshall Taiping, abang cakap okay, abang nak kena I need to be someone yang influential. So macam mana abang nak jadi orang yang influential? Abang akan cari orang yang banyak bercakap. Dan pada ketika itulah saya rasa ni anak cikgu cikgu Pak Izzah. Waktu itulah abang rapatkan diri abang dengan Izzat. Tak tahulah cikgu Pak Izzat. Izzat ni dia memang suka bercakap. Memang suka bercakap. Jadi abang yang tak suka bercakap, abang akan partner dengan dia. Jadi dia yang akan tolong campaign untuk abang. Oh Afiq, hang ni bagus lah apa semua. Jadi dia akan tolong cakap dengan kawan-kawan lain. Afiq bagus, Afiq bagus, Afiq bagus. Sampai kan abang dipaksa kan. Pergi jadi peers. So that's why lah abang jadi presiden peers. Satu lagi. Abang ada seorang lagi juga. Dekat dalam batch abang ni, orang yang banyak cakap juga adalah orang yang dia biasanya orang suka banyak cakap ni dia EMC. EMC tak tahu sekarang apa, dia English something lah. Dia banyak cakap, confidence, nampak macam smart, nampak macam okay, English berhabuk. So kita English tak berhabuk. So kita kena cari orang kat situ. So waktu tu abang cari siapa tak ingat lah abang cari siapa, abang cari seorang kat situ. Lepas tu abang rapat juga dengan ada yang rapat dengan perempuan. Abang tak rapat sangat dengan perempuan. Sebab abang kena cari orang yang rapat perempuan. So abang carilah Afifi. Dia ada lelaki yang suka kawan perempuan. So abang carilah lelaki yang rapat perempuan. So dia akan bagi tahu nama abang ni dekat perempuan. Oh Afiq ni bagus. So live abang ni memang penuh dengan strategi. Jadi that's why I gain a lot of influence. Walaupun abang tak boleh jadi BOP sebab abang gagal interview untuk baca Al-Fatihah sebab makhraj huruf abang tak bagus. Abang boleh baca Al-Fatihah, don't get me wrong. Sebab waktu tu makhraj huruf abang tak bagus. So abang tak bolehlah jadi BOP dan abang bukan pointer 3.9. Waktu abang tu pointer yang bagus-bagus je boleh jadi BOP. Waktu tu lah. Abang tak ingat lah. Tapi abang tak selected lah because I'm not competent enough. Tapi abang jadi presiden PA. So you kena like abang nasihatkan semua orang carilah those orang yang boleh support kita punya kelemahan. So itu easier. Ini semua tactical strategi. Belum kurang macam tu. Itu secara practicality Okay, boleh teruskan kepada soalan seterusnya.
Soalan ni paling special saya rasa. Dan saya rasa ni soalan terakhir kot untuk sesi malam ni. Soalan ni daripada Cikgu Faiza. Oh. Takut ni. Hai Hafiz, Cikgu sejarah awak di sini. Boleh share tak macam mana nak rasa sense of belonging to Maktab and feel proud to be a part of MSM Taiping? Okay. Sebenarnya to be honest, dekat mana-mana abang pergi, abang akan like I try to create memories. I try to create a lot of memories. I tend not to sort of macam menyesal dengan apa benda yang abang buat dulu. Kalau benda itu kesilapan, abang akan acknowledge that is my weaknesses. I'm a kind of person yang macam I want to learn a lot. I know that is my mistakes, I admit, and I know that I'm not a perfect person, so I move on. But I want to create a lot of memories. So that's why abang kat Taiping, I tend to do a lot of things. Abang main rugby, abang melawak dengan cikgu, abang rasa macam apa, nak basuh baju lebih sikit, kena rapat dah dengan akak Obi dan makcik Obi. Kalau nak ayam lebih sikit, rapatlah dengan makcik DS. Kalau rasa nak pergi Taiping Central, rapatlah dengan cikgu-cikgu. So I tend to make a lot of, memories lah. So bila abang rasa macam, in fact kalau abang waktu abang buat macam tu, abang lambat pergi surau, that is a memories. Memories yang abang rasa macam memories teruk, tapi it's a memories. So once I have all that memories created dekat masa Taiping ataupun kat mana-mana je, if all of you pergi dekat mana-mana tempat, you need to create memories yang really meaningful to you. Because why? Because this is your life. Okay, you need to have a purpose. Macam abang cakap, you need to have a purpose. Once you have the purpose, you need to create memories around the purpose. So barulah that purpose is really meaningful. And bila you tengok balik kat belakang, you rasa macam you will be appreciated. So that's where sense of belonging datang. So kat mana-mana abang pergi, abang akan rasa macam, okay, this is a place di mana tempat inilah yang build my certain character. This is the memories. This is apa yang abang buat. Oh, kat tempat ni lah aku pernah kena denda. Presiden Pierce kena denda. Macam, tak patut lah kan. Tapi itulah, sampai abang sampai menangis depan Cikgu Lah kot. Abang ingat lagi, abang menangis depan Cikgu Lah sebab abang tak perform. So, itu semua memories yang abang create dengan cikgu-cikgu. I mean, macam-macam lah kan. Jadi ghost hunter lah. Macam-macam memories lah. Tapi that is all macam something yang akan kuatkan lagi lah sense of belonging. Hence, abang rasa I am nobody lah. Kalau tak ada tempat macam Masa Taiping ni, abang rasa I am nobody lah. So that's how I create my self belonging dengan MRC Taiping. Dan in fact, me myself, I really want to contribute back to MRC Taiping walaupun abang tak tahu lah tu platform. Sebab kadang-kadang nak masuk pun rasa macam alamak, malu ni. Tapi memang abang memang ingat dah semua benda, insyaAllah. Waktu kat surau pun duduk belakang, apa ceramah ni cakap ke depan ni, apa ceramah. Abang nakal sikit. Inilah tempat aku lepak dengan kawan-kawan kan, dan sebagainya lah. So create your memories. Walaupun sekarang PKP, I know sekarang PKP, semua orang kat rumah, so do your best in your study, do whatever you can to create your bonding tu dengan kawan-kawan, dengan cikgu-cikgu. For me, relationship is very important because that one is long lasting. Okay, sampai sekarang abang masih lagi minta doa kat cikgu-cikgu abang, cikgu-cikgu kat dalam ni, dan juga setiap kali abang jumpa cikgu homeroom abang, arwah cikgu ini, abang memang akan cakap, cikgu doakan saya nak
saya nak waktu abang ingat lagi waktu kat Taman Tasik abang cakap cikgu abang panggil Umi saya ni tak pandai. Umi saya ni tak pandai tapi saya nak pergi belajar overseas. Banyak kali abang cakap tu, Umi saya tak pandai tapi saya nak pergi overseas. Boleh ke Umi? Arwah Cikgu Rohimi lah banyak kali cakap kat abang, boleh Afiq, boleh, cikgu doakan. Boleh cikgu doakan. Cikgu dah jumpa macam-macam student dah. Afiq ni memang boleh punya pergi overseas. So that confidence level tu yang build my relationship dengan cikgu. Waktu tu memang, so waktu habis tu pun, waktu abang kat New Zealand pun abang balik Malaysia, kebetulan arwah Cikgu Rohimi, Cikgu Romno abang ada kat KL, dia ajak jumpa apa semua. Memang abang minta doa, cikgu Umi doakan supaya saya dapat bina hospital, cikgu doakan supaya saya dapat bina kilang. Alhamdulillah benda tu saya tengah susun lah, abang tengah susun to make sure that cita-cita capai. Memang abang nak buat benda tu because I am a man of really specific. I'm a guy yang memang susun the specific goals. I want to achieve something when and whatnot. So do your part, okay? So now you need to focus on your SPM. Whatever it takes, tengah PKP ke, I know it's a struggle lah to study online. I don't deny the fact that studying online is really struggling lah. But bear this in mind, don't give up. Just focus on your goals at the moment. Habiskan, betul-betul scorekan SPM and then susun pelajaran you after that. What you want to achieve in your life. Nak jadi doktor, tolong. Jadi doktor bukan sekadar jadi doktor, tapi jadilah doktor yang beriman. Nak jadi engineer bukan sekadar jadi engineer, tapi jadilah engineer yang beriman. Nak jadi apa-apa sekalipun, jadilah sesuatu yang beriman. Nak jadi business owner pun, jadi business owner yang beriman, yang kemudiannya bagi balik apa yang kita ada ni kepada orang lain. And yeah, that is my last piece of advice to everyone dalam ni, insyaAllah. Okay, saya rasa dah cukup panjang kot untuk kita punya Sorry Luqman, talk hari ni. Tak apa. Saya rasa banyak benda yang saya nampak dan bukan saya je, saya rasa semua orang dalam ni rasa banyak benda yang kita dapat perspektif baru lah daripada abang sendiri. Jadi saya rasa saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada abang, kepada abang Afiq. Sekali lagi saya ingin ucapkan jutaan terima kasih juga kepada rakan strategi Ansara Taiping, pada MSM Taiping unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling, Ansara Taiping, TFN Energy, Sedia Berhad, Amas Media dengan Outpost Taiping. Saya rasa kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh tutup kot majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafaraah dan suratul Nas. Boleh ke kita buka kamera, kita tangkap gambar ramai-ramai? Boleh. I want to create memory, so this is going to be one of the memories. Boleh lah kita buka kamera ramai, kita tangkap gambar Boleh ramai. Afiq. Boleh. Okay, nanti Afiq kongsi gambar cikgu Okay. Alright. Okay, student, tolong buka kamera. Student, buka kamera please. Muka-muka student-student cemerlang, insyaAllah. Handsome sangat cikgu, tak boleh. Ya. Siapa yang handsome sangat tu? Yang handsome tu cikgu nak tengok ke cepat? Aduh cikgu, handsome sangat. Okay, buka gambar semua. Buka gambar please. Afiq, nanti Afiq capture lepas tu bagi kongsi dengan cikgu juga ya. Okey, boleh juga. Okay. Jangan letak kat lampu. Daniel, gambar betul-betul Daniel. Tu gambar Daniel. Gambar apa tu? Okey. Kita tengok gambar kejap. Okey, senyum semua, senyum. 1, 2, 3. Okey. Kejap. Sekali lagi. Okey. Okey, senyum sekali lagi. 1, 2, 3. Kejap. 1, 2, 3. Okey.
Okay. Thank you so much cikgu-cikgu, adik-adik semua. InsyaAllah kita jumpa lagi, okay? Afiq stay sekejap Afiq stay. Oh, okay. Baik cikgu. Cikgu-cikgu pun boleh stay. Mana cikgu yang nak stay boleh stay Okay. Alright, yang lain thank you so much student for today.